Okey, bisa. Okey, malam ini kita akan cakap tentang dish detergent, sponge dan ini penyantar periuk. Ketiga-tiga ini ya, mereka tiga sekawan. Nanti saya akan cerita kenapa kita panggil mereka tiga sekawan. So, mula-mula kita akan cakap tentang ini dish detergent. Ini pencuci mangkuk dia kalau boleh nampak dia mendapat iktirafan kelas nombor 1. So, apakah maksudnya kelas nombor 1? Maksudnya pencuci mangkuk ini bukan saja boleh cuci pinggan mangkuk, dia pun boleh cuci buah-buahan dan sayur-sayuran juga. Katakan kalau pencuci mangkuk yang kita beli dari itu supermarket, kita hanya boleh cuci pinggan mangkuk. Kita tak boleh cuci buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau kita guna itu untuk cuci buah-buahan dan sayur-sayuran itu sangat berbahaya. Tetapi Atomy punya sangat selamat. Oleh itu kita boleh guna untuk bukan saja cuci pinggan mangkuk, cuci buah-buahan, sayur-sayuran. Kita selamat juga diguna untuk cuci katakan baby bottle, permainan kanak-kanak, atau sudu mangkuk yang baby guna yang masuk untuk ke mulut mereka, dan bahan-bahan yang bahan-bahan daripada dish detergent ini semuanya ialah alami dan dia dibuat daripada ekstrak limau kasturi yang mengandungi 30 kali vitamin C daripada lemon. Oleh itu, bila kita guna pencuci mangkuk ini, dia tidak kasih tangan kita kasar atau kering-kering. So dia bagus juga untuk tangan kita. Dan juga pencuci mangkuk ini dia boleh membasmi 99.9% sejenis kuman yang dipanggil E. coli. So kita boleh guna ini untuk rendam kita punya papan cincang, dan juga kita boleh guna ini untuk dia sangat berkesan untuk mencuci bekas plastik yang berminyak. Banyak kali bila kita guna itu pencuci mangkuk yang biasa dan sponge yang biasa, kita cuci 4-5 kali pun bekas plastik masih berminyak. Tetapi ini you cuci 1 kali saja, paling banyak 2 kali. Itu bekas plastik sudah bersih. Dan juga ini juga seberguna, katakan lepas kita sudah masak, kita punya lantai dapur kan, dia melekit-lekit, kita boleh guna ini, masukkan sedikit ke dalam kita punya baldi air, kita boleh mop lantai dan tak perlu bilas. Lepas tu kita akan dapati itu lantai bersih dan selesa juga, kasih kita pijak. Dan juga banyak orang mereka ada guna ini untuk cuci barang kemas mereka. Mereka ada guna ini untuk mandikan dia punya kucing, dia punya anjing. Tapi ini bukan syarikat Atomy yang cakap, ini ialah pengalaman daripada pengguna-pengguna Atomy. Dan juga mereka guna ini untuk cuci kereta, cuci dia punya tempat yang ada kaca. So kita punya kaca dia sangat bersih juga. So ini 1 kg macam ini ialah untuk RM29 dan dia sangat pekat, tak perlu guna banyak, guna sikit saja dan sudah ada banyak buih. So yang kedua yang kita nak cakap ialah tentang sponge Atomy. Apakah keistimewaan sponge Atomy kalau dibandingkan dengan sponge yang biasa? Sponge yang biasa dia sama ada 1 lapisan, paling banyak pun 2 lapisan. Tetapi kita tengok sponge Atomy dia ada 3 lapisan. Dan apakah keistimewaannya? Lapisan yang tengah ini dia akan menjanakan banyak buih. Dan yang bahagian ini kalau dapat tengok kan, dia kalau dibandingkan dengan ini lagi halus, ini dia kasar sedikit, dia ada rongga-rongga. Rongga-rongga ini ialah untuk kasih sponge ini
cepat kering dan juga bahagian ini sangat berkesan untuk mencuci bekas-bekas plastik yang berminyak. Manakala yang ini, bahagian ini dia dibuat daripada 66 nylon dari Germany, dan keluli ini ialah aluminium oxide, dia sangat tahan lasak. So ini mereka guna untuk mencuci itu periuk-periuk yang hitam, dan di mana tempat yang kotor-kotor sangat senang boleh keluar itu kotoran. So itu ialah kelebihan kita punya sponge di sini. Dan juga sponge ini kalau anda semua tengok, dia dalam bentuk es begitu. Kenapa? Supaya lebih senang untuk kita pegang. Dan juga kenapa ada lubang ini? Lubang ini sama ada kita boleh guna untuk cuci macam kita punya chopstick atau kita punya sudu macam ini atau kita boleh gantung lepas kita sudah habis cuci, kita gantung dia supaya dia cepat kering. Bukan macam sponge yang biasa, kalau kita biarkan di situ pun dia akan berlendir dan dia sangat cepat akan pecah. Tetapi sponge Atomy ini sebiji macam ini boleh tahan kita 3-4 bulan atau lebih daripada itu. So nanti saya akan tunjuk video macam mana walaupun lepas 3-4 bulan kita guna, dia punya bentuk pun masih kurang sama. Ya, itu ialah kelebihan sponge kita lah. Dan juga yang lagi satu yang kita nak cerita ialah tentang ini, penyental periuk. Penyental periuk ini dia nampak macam biasa punya yang kita beli dari supermarket. Yang biasa punya kita beli dari supermarket dia murah, tetapi dia senang putus. Tetapi yang Atomy punya kan, dia ini dibuat daripada stainless steel So dia punya keluli sangat elastik, dan dia sangat lembut, dan dia tidak kasar untuk tangan kita. Dan juga katakan kalau terkena air kita rendamnya dalam air, dia tahan tagar, dia tidak akan bertagar. Dan dia tidak begitu senang putus. Bukan macam yang luar kita beli dia cepat putus. Dengan itu katakan kalau kita ada orang tua kanak-kanak atau kita sendiri pun, katakan kalau kita makan kan, kalau ada benang keluli yang putus nanti tersangkut di kita punya tekak di sini, sangat membahayakan. Tetapi ini dia tidak senang putus, dan juga walaupun sudah lama guna, dia tidak kasar. So dia tidak kasar kepada kita punya tangan juga lah. So ini ialah kelebihan dia. Dan banyak orang mereka guna ini untuk cuci itu rim tayar kereta, untuk scrub mereka punya periuk-periuk yang hitam-hitam. Mereka dapati ini sangat berguna. So satu biji ini dia datang satu set begitu. Can you bring me the set? Ya, satu, dia bukan saja kalau kita order dari itu shopping mall, dia datang satu set begini. Satu set begini ialah RM12 untuk 2 biji. Dan ini akan tahan kita beberapa bulan. Sama juga dengan ini sponge tadi yang kita cakap. Sponge ini dia 4 biji begini hanya RM15 saja. So setiap biji sponge ialah RM3.75. So RM3.75 boleh tahan kita 4 hingga 6 bulan. So satu paket macam ini boleh tahan kita lebih kurang 1 tahun. So berbaloi kan. Dan lagi pun kalau kita jadi member, bila kita pergi online membeli ini, kita beli satu paket sponge ini, kita dapat 1000 PV. So ada kelebihannya lah. Dan kenapa saya cakap tadi bahawa ketiga-tiga ini ialah 3 sekawan. Kerana kalau kita nak efek yang bagus, kalau kita guna ini saja, tanpa ini sponge, kemungkinan besar
bila kita cuci itu periuk-periuk yang berminyak, mungkin dia tidak begitu berkesan. Tetapi kalau kita guna kedua-dua ini bersama untuk cuci bekas plastik yang berminyak, dia sangat berkesan. Dan juga katakan kalau periuk-periuk yang hitam, yang susah dibasuh, kita guna ini bersama ini, dia sangat cepat boleh cuci keluar itu kotoran. Tetapi of course ini dan ini ya, kita jangan guna pada itu non-stick pan lah. Bukan saja jenama Atomy, apa-apa jenama yang kita beli dari luar supermarket pun kita tidak disarankan untuk menggunakan ini untuk non-stick pan. Tetapi kita boleh guna ini sponge di sini. Dia sangat berguna dan sangat berkesan. Dan kerana ini sponge, dia boleh menjanakan banyak buih ya. Dengan itu kita boleh jimat kita punya duit lah. Ya, sama juga dengan macam ini pencuci mangkuk dia boleh tahan kita lebih daripada 3 hingga 4 bulan dan dia serbaguna. Saya kasih tengok video apakah kelebihan itu Atomy dish detergent. Okey, nombor 1. Saya kasih tengok tentang bekas plastik. A little bit of the dish detergent, and I like to use it direct from the bottle. I do not premix because it's all natural. So if you do premix, then you need to use it up fast. Can you hear? This is how clean it is. Let's see. Okay. So the wonderful thing about this scrubber, this is also a Atomy scrubber. So it has 3 layers, as you can see. So the more you use it, the more foam it creates. It lasts longer, so you can wash more. Can you see how clean? Listen to the sound of cleanliness. So now you see this foam, it still has so much foam left. So what I normally do is always put it here, wrap up my dishcloth, and then just drop the dishcloth. Ya, itu ialah kelebihan kita punya itu dish drop dan contoh-contoh yang lain ialah ini. Assalamualaikum, saya Tengku Aswadi. Kali ini saya nak sharekan dengan anda bagaimana nak basuh sayur-sayuran dan buah-buahan, sebab sayur-sayuran dan buah-buahan ni biasa ni ada wax. Wax ni biasa kalau you tengok brokoli ni yang putih-putih ni, bila kita letak air kan dia tak menyerap tau. Tengok, dia tak menyerap. Brokoli ni tak menyerap air. So mean that is memang ada wax. Wax ni kerja dia adalah untuk bagi buah-buahan dan sayuran ni tahan lebih lama, tahan lebih segar, tapi tidak baiklah untuk kesihatan kalau kita konsum dia secara berterusan. So kali ini saya nak share dengan anda bagaimana nak basuh sayur-sayuran ni dengan buah-buahan. Biasanya saya pakai soda bikarbonat ataupun cuka, tapi bila saya pakai cuka tu saya tak suka dia punya flavor rasa cuka tu. So sering saya ada ketemu satu dish detergent ni yang saya suka sangat sebab dia memang great untuk basuh sayur-sayuran dan buah-buahan dan juga boleh basuh botol-botol baby semua lah. So it's very good. So saya akan benda ni saya akan potong dua untuk buktikan bila kita dah basuh pakai detergent tu, so air tu dah menyerap, maksud kita dah bersihkan dia punya permukaan brokoli ni. Okay, apa perlu buat? Isikan air dalam satu bekas ni. Air ni saya akan masukkan dish detergent ni. Ini dish detergent yang saya gunakan. Dia daripada derive from plant based, memang plant based dan memang sesuai untuk basuh buah-buahan dan sayur-sayuran. So, saya suka sangat sebab sayur-sayuran macam ni biasa dia akan bertoksik, datang yang ada racun kan semua kan. So unless kalau kita beli organik sekarang pun, tapi organik pun sekarang pun memang dah banyak yang not really organic jugalah sebenarnya. So tak payah banyak pun, dia pun dalam 1 drop je. Okay, dah good enough. Kita ambil 1 drop je.
Kita kacau kejap. Macam ni juga saya akan basuh saya punya buah-buahan macam apple, lemon. So kita tak payah lama, kita ambil yang tadi saya dah potong dua tau. Ini satu yang dah dipotong, dua. So saya bagi kedua nak tunjuk putih kepada anda bahawa benda ni bila dah kita pakai dish detergent ni, dia akan basuh dia punya coating ataupun waxing ni lah. So kita drop, kita macam ni je, celup-celup je. So celup-celup je. Lebih kurang dalam 5 saat. Lepas tu 10 saat macam tu. So bila anda tengok ni, so kita angkat this one dulu. Saya akan running water je. Tengok kan, air tu masuk menyerap kan. Anda nampak tak? Kalau yang ni air masuk menyerap kan. Kalau this one yang saya dah tadi, tengok air tu tak menyerap. Tak, air tu tak serap. So kalau macam ni dia dah serap. Maksudnya kita punya brokoli ni dah dicuci dia punya coating yang atas tu. So safe lah untuk kita makan. Totally different. Nampak colour pun nampak beza tak? Warna dia pun kita nampak beza. So warna dia pun kita nampak beza. This one nampak dah hijau sangat, dah elok cantik. Sini masih ada lagi putih-putih. So ini menunjukkan brokoli kita dah pun siap dibersihkan. So nampak different kan? So nampak beza dia bila kita basuh kita punya dengan dish detergentnya. So bila you nampak macam tu, nampak beza dia. Kita punya brokoli dah bersih. So ini adalah salah satu cara saya basuh saya punya sayur-sayuran, especially brokoli ataupun sayur-sayur luar negara ataupun any sayur pun yang lokal pun boleh basuh juga macam ni. Dia sangat safe. Deterjen ni sangat-sangat safe. So this deterjen ni sangat-sangat safe. Dan saya dah pakai benda ni sebulan 2 bulan. So it's very safe. Dia memang boleh basuh pinggan, mangkuk boleh, nanti pinggan saya situ lah. So you can see this. You boleh nampak kan. So betul-betul shining kan, macam ni kan. So different dia lagi lebih kita dah basuh brokoli kita. Okay, saya nak basuh. Biasa apple dia akan betul-betul shining kan, macam ni kan. So satu apple saya basuh, satu apple saya tak basuh. So apple just drop macam tu je. Apple juga ada waxing tau. Sebab apple ada datang daripada Amerika, daripada South Africa, daripada Australia, UK, semua ni. So untuk mengekalkan kesegaran buah-buahan tu, biasa dia akan waxing lah. Dia akan waxing. Itu yang kita nampak buah tu macam bersinar kan. So sebab dia waxing lah. So you can see the difference lah. Boleh tengok perubahan sekejap saya lap dulu. Ini apple yang saya dah basuh dengan kita punya dish detergent tu. Ini apple yang belum saya basuh dengan tu. So nampak kan dia punya shining tu different. Dia punya ni nampak shining dia tu. Nampak. So this yang dah basuh, this semua belum basuh lagi. So buah-buahan juga perlu kita basuh before kita makan. Kita biasa kita makan sekali dengan kulit. Sebab kita tahu buah ni memang ada waxing ataupun kita panggil waxing lah, lilin. So kerap kali orang tanya, biasa saya basuh dengan soda bikarbonat ataupun cuka, tapi saya tak suka dia punya flavor cuka tu. So sometimes kita akan masukkan dalam air panas. So kita akan kurangkan dia punya nutrisi buah tu juga kalau kita letak air panas kan. So ini salah satu juga cara yang saya basuh buah. Sama juga lemon, dia tak nampak macam tu, tapi lemon lah buah yang kita selalu sangat suka makan, potong kulit terus macam tu kan. So macam masukkan dalam minuman ataupun kita blend ke kita punya lemon. So this is probably yang orang tak nampak sebenarnya. So basuh macam biasa je, tak payah tunggu lama sangat, dia dalam 5 to 10 second je, 5 ke 10 saat saja. Basuh dia dah, barulah selamat kita makan kita punya lemon dengan kulit-kulit sekali. Barulah kita dapat khasiat betul. Sebab semua buah-buah ni memang ada waxing. Dia memang ada waxing. So lepas ni selamatlah kita punya buah-buahan. So barulah kita dapat rasa dia punya nutrisi semua tu tanpa rasa takut. So buah tu nampak lebih segar, lebih fresh kan. So okay, kita basuh dengan running water. So anda boleh tengok buah tu nampak lebih fresh sebenarnya. Lebih nampak sebab dia buah putih semua everything kan, dah buah dia punya waxing tu. So anda boleh gunakan saya punya dish detergent ni, anda boleh gunakan. So saya kalau siapa-siapa nak boleh inbox saya akan guide macam mana untuk dapatkan produk ni. It's a very good product, sangat-sangat bagus untuk kita gunakan. Boleh basuh pinggang, boleh basuh sayur-sayuran dan juga boleh basuh anda punya botol-botol baby macam
botol susu semua ini boleh basuh sebab dia very safe untuk environment, sangat bagus untuk environment, dia biodegradable punya produk. So it's very good product juga lah untuk dish detergent sebab sangat-sangat berbaloi anda punya investment untuk beli produk-produk yang bagus ini. So thank you so much semua. Itu saja perkongsian saya. Semoga dapat beri manfaat kepada anda semua untuk membasuh sayur-sayuran lebih selamat. So itu ialah kelebihan kita punya dish detergent. Saya kasih tengok lagi satu contoh tentang sponge. Okay. Wow. Duration of this months. 3 weeks. Wow, just for 3 weeks. 6 weeks. Just 6 months, 6 weeks. And that's how And the next one is 205. So perbezaan di antara dua sponge ini dan ini cakap tentang kelebihan sponge kita. Yang tadi saya cakap di tengahnya dia boleh menjanakan banyak buih. Yang ini dia sangat bagus untuk mencuci tempat-tempat yang berminyak, dan yang last kali untuk menyental kita punya periuk-periuk yang kotor. So itu ialah kelebihan kita punya sponge. Yeah. So that's all of my wait, I stop sharing. Yeah. So that's why dalam setiap keluarga wajib untuk beli ketiga-tiga ini, kerana ketiga-tiga ini mereka ini tiga sekawan, kerana tanpa satu daripada ini dia punya efek tidak sebegitu bagus. So saya galakkan saudari-saudari semua untuk cuba Atomy punya pencuci mangkuk, dia punya sponge dan dia punya penyental periuk. Okey, ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ada apa-apa soalan? Fatima, ada soalan kah? Esther nak saya kongsi tentang Himohim.
Boleh juga. Ya, Saya mau tanya, Pet, itu cuci dengan tuh apa sayur tuh kan, dengan tuh buah-buahan. yes. Selepas kita cuci dengan tuh sabun, cuci dengan air lagi lah. Ya, Selepas itu. ya. Sekarang saya sudah biasa guna pencuci mangkuk ini ya. Walaupun saya beli kangkung, bayam, sawi, apa-apa saja sayur yang biasa, saya guna sedikit ini pencuci mangkuk ke dalamnya. Dan saya goncang-goncang saja beberapa saat, tak perlu lama. Kalau kita rendam terlalu lama, itu vitamin-vitamin dari itu sayur, buah-buahan semua pun akan hilang. So kita goncang beberapa saat saja dan lepas tu kita akan nampak itu air sudah menjadi kuning-kuning ke hijau-hijauan. So dia punya kotoran, dia punya racun semua terkeluar. Dan kita cuci dengan air bersih lah. Ya. Apalagi kalau kita buat salad kan, kita makan mentah, so kita perlu kita punya sayur sangat bersih. Itulah. Can you bring the Himohim? So, Helen, would you like to talk about Himohim? Or I? Oh, you can share about Himohim. Okay, yeah. Can bring a box of Himohim. Ya, Himohim ini sebenarnya ialah satu minuman herba yang dibuat daripada lebih daripada 30 jenis herba-herba dan akar-akar. So, kelebihan ini ialah Himohim sebenarnya dia ialah ekstrak daripada semua herba-herba dan akar-akar ini. So dengan teknologi dari Atomic Energy Research Center di Korea, mereka ekstrak keluar di mana bahagian yang beracun dalam herba-herba dan akar-akar itu mereka akan buang, tetapi bahagian yang selamat mereka akan guna dan mereka akan buat bahan-bahan ini untuk menjadikan Himohim. Tetapi pada mulanya ini Himohim bukan dipasarkan kepada orang awam. Himohim ini sebenarnya diciptakan khas untuk itu pakar saintis yang kerja di itu pusat tenaga nuklear atomi. Kerana kebanyakan pakar saintis itu disebabkan radiasi, kebanyakan mereka kena kanser. So that's why kerajaan Korea menyuruh mereka pergi cari satu ubat atau penawar yang boleh membantu kesihatan mereka. So mereka ambil 8 tahun untuk membuat kajian atas produk ini. Dan lepas 8 tahun mereka cuba pelbagai jenis buah-buahan, sayuran, herba, tumbuhan dan tengok mana yang ngam, mana yang tidak ngam. Dan akhirnya mereka keluar dengan Himohim ini. Himohim ini tugasnya ialah sebenarnya dia bukan ubat, tetapi dia hanya satu functional food yang bantu meningkatkan kita punya antibody. So semakin usia kita meningkat atau tengok sekarang bukan kira usia, kita kira nyawa setiap orang. You tengok kanak-kanak, bayi pun boleh kena COVID, pun boleh meninggal. Oleh itu, kebanyakan kali kita dengar kenapa orang boleh dapat COVID walaupun sudah divaksinasi 2 kali, 3 kali pun masih dapat COVID kerana kita punya antibody masih rendah. So tujuan Himohim ini ialah untuk tingkatkan kita punya antibody. So bila dia tingkatkan kita punya antibody, kita punya badan sendiri akan buat itu kerja. Sama ada untuk buang toksik, sama ada untuk melindungi diri kita, sama ada untuk pergi bunuh itu bakteria-bakteria yang berbahaya di dalam kita punya badan. Dan Himohim ini dia telah bantu banyak orang kerana dia pun boleh bantu pengaliran darah dan kajian tentang Himohim ini sekarang semua boleh didapati di PubMed di mana penyelidikan dan kajian mereka itu
library of itu medical journal. So hingga hari ini Atomy ya, mereka masih membuat penyelidikan tentang hemohim, dan salah satu daripada penyelidikan mereka ialah baru-baru ini mereka dapati ini hemohim dia boleh bantu kita daripada demensia. So demensia maksudnya jadi nyanyuk lah. Dan juga ini hemohim dia boleh bantu daripada kajian mereka dapati hemohim boleh bantu pulih balik kita punya hati. So hati pun satu organ yang sangat penting. Kalau hati kita sudah rosak, dan akan diikuti oleh kita punya ginjal, buah pinggang pun akan mula berhenti berfungsi, dan kemudiannya organ-organ yang lain pun akan terkena juga. So sangat pentinglah untuk kita menguatkan kita punya organ-organ utama, macam kita punya hati, kita punya buah pinggang, ya. Ada orang yang ada batu dalam hempedu, lepas mereka minum ini dan mereka dapati itu batu pun ada satu case, kita ada satu member, lepas dia minum ini hemohim, dia punya batu dalam hempedu hancur. So lepas hancur, dan itu doktor dia hanya vacuum keluar, itu sisa-sisa batu saja. Ya. Dan ada case mereka yang ada gout, saya ada member yang ada gout, lepas dia punya suami minum ini hemohim, dan dia punya gout pun sudah berkurangan. Saya pun ada member yang ada darah tinggi, lepas mereka minum darah tinggi pun sudah cantik. Mereka yang ada kolesterol tinggi, dia punya kolesterol pun sudah cantik. Dan orang yang ada kencing manis pun dia kita boleh suruh mereka cubalah, ya. Katakan kalau itu kencing manis ialah waris, so waris punya tak boleh sembuh. Doktor pun tak dapat kasih ubat untuk kasih kita sembuh, tetapi kita hanya boleh maintain. So kalau kebanyakan kali kalau kita maintain, sama ada kita ada kolesterol tinggi, darah tinggi ke apa-apa penyakit, kita pun kena maintain dengan ubat. Tetapi nombor satu, ubat bukan kata murah, ya. Kedua, ubat akan kasih kesan sampingan kepada kita. Macam mama saya, dia ada kolesterol tinggi, dia pernah dapat mini stroke, dan dia makan itu ubat kolesterol. So ubat kolesterol boleh bantu kolesterol dia, tetapi dia kasih lemahkan dia punya hati. So banyak kesan sampingan daripada ubat-ubat hospital. Tetapi sesiapa yang sedang makan ubat hospital boleh minum hemohim juga. So hanya kita boleh jarakkan itu masa, katakan kita jarakkan 1 jam sebelum kita makan ubat hospital atau selepas kita makan ubat hospital, dan kita boleh minum hemohim. Ya, dan hemohim ini sangat bagus juga untuk mereka yang ada gastrik. Saya ada member-member yang ada gastrik, lepas mereka minum hemohim, dan lepas tu mereka punya gastrik pun sudah bagus. So boleh cubalah, ya, kerana dia hanya tingkatkan kita punya antibody dan kasih kuatkan kita punya badan, dan kita punya badan sendiri akan dapat buat dia punya kerja lah. Dan juga ada banyak testimoni juga. Helen pun ada banyak testimoni di mana member-member dia di Indonesia, ya. Kita pun ada member-member di USA, in fact di seluruh negara lah. Kalau you pergi YouTube tengok, ada banyak testimoni mereka yang cakap masa COVID ini, bila mereka berdekatan dengan orang yang ada COVID positif, mereka yang minum ini hemohim, mereka dapati sama ada mereka langsung tidak dijangkiti oleh COVID, atau walaupun dijangkiti, mereka punya tanda-tanda sangat ringan saja. Mungkin dia macam selesemas sikit saja, tetapi dia cepat sembuh. Atau setengah orang walaupun dia minum hemohim tapi dia punya badan sangat lemah, so mungkin dia kena COVID, tetapi
dia cepat sembuh dalam masa beberapa hari atau dalam masa 1 minggu, dan semasa mereka dapat COVID mereka tidak hilang bau rasa, tidak hilang ingatan ke apakah, tidak sakit sini sana. Dia rasa macam dia kena selesema saja. Dan dalam masa 2-3 hari sudah okey. So sangat bagus. Dan juga sebenarnya ini Himuhim dia sangat-sangat bagus. Saya sangat suka cerita tentang Himuhim kerana dia ada banyak testimoni. Saya pun ada member yang ada allergic. Allergic ke, mereka yang ada penyakit kulit ke, sudah lama susah nak sembuh, tetapi lepas dia minum Himuhim, dia punya allergic atau penyakit kulit semua pun dapat diselesaikan lah. Yeah. So that's why Fatimah boleh cubalah ini Himuhim. Sebenarnya sangat bagus. Yeah. So ada apa-apa soalan? Boleh tanya. Kalau line di situ tidak berapa bagus untuk Fatimah cakap, Fatimah boleh type chat atau boleh WhatsApp kepada Esther dan Esther boleh tanya kita. Speak to Fatimah. Yeah, sometimes in Sempurna and Guna, their line is not very good. Did you already explain them Himuhim patent technology for anti-cancer and upper liver function? Yes, liver function I spoke already. Yeah, anti-cancer also. No, not yet. Yeah. Juga Helen cakap bahawa ini Himuhim dia sudah dipatentkan. Maksudnya tiada orang boleh copy ini resepi atau cuba tiru buat Himuhim yang lain. So sudah dipatentkan di beberapa buah negara yang lain. Dan juga dia mereka sudah dapati Himuhim boleh bantu dengan anti-cancer, and what else you like to add? And blocking and get rid of radiation in our body. Betul. Himuhim juga boleh melindungi badan kita daripada radiasi. Untuk tembus ke dalam badan kita, dan apa-apa radiasi yang ada dalam badan kita dia dapat singkirkan. Lain hari saya akan tunjuk itu video untuk tunjukkan bagaimana kita tahu sama ada badan kita masih ada radiasi ke, dan mereka yang sebelum minum Himuhim dan selepas minum Himuhim, apa perbezaan dalam itu radiasi dalam badan mereka. And high immune system. Yes. And it is really helpful for diabetic people and hypertension people. Yeah, so Helen cakap Himuhim sangat bagus untuk membantu mereka yang ada kencing manis dan juga untuk mereka yang ada darah tinggi. And good memory. So many teenagers also take Himuhim. Yeah, juga bantu untuk kasih memori yang bagus. So banyak remaja pun minum ini. Ya. Dan dan juga Himuhim dia juga boleh memberi tenaga kepada kita, untuk kita yang selalu rasa letih, kita minum ini kita tidak akan rasa selalu begitu penat. Dan juga untuk mereka yang ada darah rendah, biasanya kalau darah tinggi kita ada ubat, tetapi darah rendah tiada ubat untuk bantu kita. Sebenarnya tiada apa yang kita boleh makan untuk bantu kita yang ada darah rendah. Kerana dulu saya ada jumpa satu doktor nutrisi untuk 10 tahun saya di bawah jagaan doktor nutrisi ini. Saya dilahirkan dengan
sedikit masalah di jantung saya, disebabkan itu tekanan darah saya ialah rendah. That's why saya tanya itu doktor nutrisi, apa yang saya boleh buat untuk membantu masalah saya. So dia cakap tak ada apa boleh buat, hanya suruh saya tidur awal dan mungkin jangan terlalu stres. Ya, dan saya selalu rasa sangat letih kerana itu darah tak boleh sampai ke otak. Ya, tetapi sekarang lepas saya minum Himuhim, saya jarang rasa penat. So itu ialah kelebihannya. I was talking about how it gives energy for those who have low blood pressure. Dan juga mereka yang haid tidak lancar, dia boleh kasih imbang balik kita punya hormon. Dia punya line tak cantik ya.